Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyyatin ukhawiyyah, tahiyyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزحرنا ومولانا محمد الذي قدوة للمسلمين وقوة للمجاهدين ورحمة للعالمين، النبي الرحمة وشفيع الأمة، وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتخضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مقلوم لك. وأما بعد فالمكرم المحترم yang berbahagia lagi dimulakan oleh Allah, Al-Fadhil Tuan Pengurusi Masjid wa sahibul ma'ali, yang dihormati tuan guru, para alim ulama, yang dikasihi seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalian. Marilah sama-sama, sebelum kita memulakan pengajian pada pagi ini, terlebih dahulu marilah kita sama-sama menjaga niat kita semata-mata tiadanya lain kecuali kerana Allah. Dan marilah kita menghadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah yang akan kita bacakan nanti ke atas seluruh alim ulama, ibu ayah, kaum kerabat, jiran tetangga yang sudah pastilah antara mereka adanya telah dipanggil oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah,
Kita sambung kembali pengajian kitab Barul Mazi juzuk ke-17, muka surat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Perbincangan masalahnya keempat, barang yang ditanya manusia di sisi Tuhannya. Sungguhnya apabila seseorang itu telah berhimpun dan berkumpul di pada mahsyar, maka berkata-katalah Tuhan dengan hamba-Nya, dengan tiada siapa menegahinya, dan ditanya Tuhan akan hamba-Nya pada hari itu daripada segala pekerjaannya di dalam dunia. Maka di dalam hadis ada tersebut barangnya ditanya Allah ke atas hamba-Nya itu, iaitu sebagai hadis yang telah dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, An Ibni Mas'udin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tazalu qadama ibni Adam yawm al-qiyamati min indi rabbih hatta yus'al an khamsin. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah bin Mas'ud, yaknilah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkannya hadis ini daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, tiada berubah dan tiada berpindah dua kaki seorang anak Adam yang berdiri di bumi mahsyar itu pada hari kiamat daripada sisi Tuhannya, hingga ditanya akan dia daripada 5 perkara. Maka 5 perkara itu jikalau selamat seseorang itu memperbuatnya di dalam dunia dan menggunakannya dan mengambilnya sebagai jalan yang diizinkan Tuhan, nescaya selamat ia daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dan jika tidak selamat, maka kena azablah ia. Muslimin muslimatnya berbahagia, suatu masa nanti kita akan dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala di pada mahsyar, yang mana telah berkata Al-Hafiz Imam Ibn Hajar, innakum yub'athuna min quburihim bi thiyabihim allati matu fiha thumma tatanatharu anhum 'inda ibtida'il hasyri wa yuhsyaruna 'urata. Sesungguhnya mereka dibangunkan daripada kubur-kubur mereka, yaknilah dengan pakaian yang dipakai oleh mereka ketika mana mereka mati. Lalu pakaian itu terlepas daripada mereka tatkala mana mula dihimpunnya mereka, dan mereka dihimpunkan di dalam keadaan telanjang. Tuan-tuan puan-puan, ini suatu peristiwa yang pastinya akan berlaku, suatu peristiwa yang sangat menakutkan kita, yang mana pada suatu masa nanti kita akan dihimpunkan di pada mahsyar dalam keadaan pada waktu itu, tuan-tuan, tiada barang surat benang di atas tubuh kita. Walaupun sehebat mana kita, sekaya mana kita, setinggi mana pangkat kita, kita akan dibangkitkan oleh Allah di dalam keadaan kita ni, tuan-tuan, telanjang bulat habis. Namun di dalam masalah ini ada beberapa pandangan daripada ulama, yang mana ulama telah menggabungkan beberapa riwayat dalam menjelaskan masalah ini.
Kata ulama, yuhsyaru kasian wa ba'duhum yuhsyaru 'ariyan. Pandangan yang pertama sebut, sebahagian mereka ada yang berpakaian, yang dihimpunkan di dalam keadaan mereka berpakaian, dan sebahagian mereka lagi tuan-tuan ada yang tidak berpakaian. Au yuhsyaruna kullukum 'uratan thumma tuksal anbiya'u wa awwalu man yuksa sayyiduna Ibrahim. Ataupun juga kata ulama, kesemua mereka akan ditelanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian di kalangan para nabi mereka akan diberikan pakaian, dan nabi yang pertama sekali yang akan diberikan pakai oleh Allah Azza wa Jalla, yaknilah Khalilullah, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Sebab apa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang diberikan pakai akan pakaian terlebih dahulu? Annahu lamma ulqiya finnar jurrida min thiyabihi wa kana dhalika fi dhatillah wa sabara wa radiya fajuziya bi an ja'ala awwala man yudfa'u anhu al-'ura yawmal qiyamah ala ru'usil ashhad. Hikmah Nabi Ibrahim diberikan kurnia pakaian terlebih dahulu adalah bahawa tatkala mana beliau telah dilemparkan ke dalam api, maka telah dilepaskan akan pakaiannya, dan perkara itu adalah di dalam kehendak zat Allah Ta'ala. Lalu beliau sabar dan beliau redha, maka beliau diberikan balasan dengan menjadikan beliau sebagai orang yang telanjang yang pertama yang diberikan pakaian pada hari kiamat ke atas pemimpin-pemimpin para syuhada. Maka tuan-tuan, kata ulama, ni hikmah. Sebab apa Nabi Allah Ibrahim, Allah Ta'ala beri pakaian dulu, lalu diteruti diberikan pakaian kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala memulakan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan Allah menundakan, Allah utamakan Nabi Allah Ibrahim dulu. Maka pakaian yang akan diberikan kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'zama min Sayyidina Ibrahim adalah merupakan pakaian yang lebih indah, lebih agung, lebih mulia dibandingkan dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi tuan-tuan, bila mana kita ni semua dihimpunkan di pada mahsyar, diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, kita akan ditanya dengan beberapa soalan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau 5 soalan ni selamat, insya-Allah kita tiada akan dikena azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya akan ditanya an umurihi fima afnah. Ditanya tuan-tuan berkaitan dengan umur apa yang dihabiskannya. Tuan-tuan, umur manusia itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaknilah masa ia di dalam hidup sepanjang umur itu, apakah diperbuatnya? Adakah memperbuat kebajikan atau adakah membuat kejahatan? Kerana seseorang yang diberi Allah Subhanahu wa taala hidup dengan panjang dan pendek itu, bukannya diberinya dan disuruhnya sia-siakan umur dan usia itu, bahkan disuruhnya kerjakan suruhnya dan jauhkan apa tegahnya. Maka jikalau tidaknya demikian itu, yakni tidak menjunjung seperti suruhnya dan tegahnya, maka ialah orang yang mensia-siakan umur itu dan menghabiskannya pada bukan tempatnya. Maka itulah ditanya Allah Ta'ala akan hambanya pada apa yang dihabiskan umurnya itu. Jikalau pada kebajikan, nescaya dapat balas kebajikan, dan jika pada kejahatan, nescaya dapat balas kejahatan.
Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an syababihi fima ablah. Dan ditanya seorang hamba Allah itu daripada kemudaannya, pada zaman mudanya, pada apa yang dilasahkannya mudanya itu. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah, jadi umur kita ni tuan-tuan, Allah akan soal, Allah akan tanya. Sebab itu tuan-tuan berhati-hatilah. Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna pernah menyebutkan bahawasanya al-wajibat aktsaru min al-awqat. Kewajipan yang duduk pada diri kita jauh lebih banyak dibandingkan dengan waktu atau masa kita atau umur kita, tuan-tuan. Maka sebab itu kita mestilah pandai menguruskan masa kita, sehingga kan kita tengok bila mana turunnya sebuah surah di dalam Al-Quran, yaknilah wal asr innal insana lafil khusr. Tuan-tuan, kata Sayyidina Umar, seandainya Allah Ta'ala tidak menurunkan surah-surahnya lain, Allah tidak menurunkan ayat-ayatnya lain, maka surah ini tuan-tuan sudah mencukupi. Sebab itu tuan-tuan, kita melihat bagaimana junjungan yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini tuan-tuan betul-betul menjaga masa. Tidur baginda sallallahu alaihi wasallam sangat sedikit. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam nak tidur pun memilih tidur di atas pelepah-pelepah tamar, sabut-sabut tamar. Pernah suatu hari bila mana Sayyidatina Aisyah menukarkan hamparan tidur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tuan-tuan, Nabi telah menegur Sayyidatina Aisyah. Sebab Nabi tak nak lena tu terlampau sedap sehingga tak boleh bangun, tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan tiap-tiap tahun tukar tilam. Tidur tilam punya tebal. Nyenyak tidur tuan-tuan, kadang-kadang nak musafir yang lama-lama ni tuan-tuan, bantai pun dia bawa sekali. Sebab apa? Takut pindah tempat, tidur tak boleh, tuan-tuan. Tu biasa kalau orang tua, bantai pun dia bawa. Tidur rumah menantu tuan-tuan, kadang-kadang mata tak boleh pejam, mau kalau tak ada bantai sendiri, tuan-tuan. Punya kita ni nak sebut di sini sedapnya tidur, tuan-tuan. Lebih sedap lagi tidur datang kuliah, tidur dalam kuliah. Paling hebat lagi tuan-tuan, tidur waktu kuliah subuh. Tu lagi hebat. Jadi tuan-tuan sekalian, bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam bangun malam-malam menangis kepada Allah, sehingga kan bila mana Sayyidatina Aisyah melihat perbuatan baginda sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, Sayyidatina Aisyah jadi kebingungan. Sayyidatina Aisyah bertanyakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, wahai suamiku, sebab apa kamu yang telah diampunkan dosa oleh Allah, dijaminkan keampunan oleh Allah, sebab apa letih ke diri, bangun tiap-tiap malam, qiyamul berdiri sampai bengkak-bengkak kaki? Tuan-tuan, maka dijawab oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, afala akunu amdan syakura. Tidakkah aku merupakan hamba Allah yang bersyukur? Tuan-tuan, ini Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita ni pagi tadi bangun pukul berapa? Tahajud ke belum? Minta ampun, minta taubat pada Allah ke belum? Selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dah sudah ke belum? Tuan-tuan, saya banyak tempat saya suka tegurlah masalah ini. Masalah tuan-tuan, waktu kita baca doa kunut, dan saya perhatikan tuan-tuan, banyak yang tak betul. Dan sebab apa tak betul? Sebab tuan-tuan, terutama bila sampai kepada selawat ke atas Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, banyak tempat saya tengok
Pagi tadi pun saya tengok kadang-kadang kita tidak mengaminkan selawat, dan kadang-kadang kita tidak menguatkan bacaan selawat ketika kita baca kunut. Tuan-tuan, kalau kita tengok dalam kitab Marakil Ubudiyah, syarah kepada kitab Bidayatul Hidayah, tuan-tuan, bagaimana Al-Imam Al-Ghazali telah menyebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, supaya kita, tuan-tuan, menyebut waktu selawat tu kita kena sebut. Ni satu pendapat. Satu pendapat lagi, tuan-tuan, bila mana tu imam tu sebut selawat, tuan-tuan, kita kena amin. Sebab bila mana kita doa kepada Allah, kita minta untuk kita amin, bukan main lagi kuat. Allahumma hdina fiman hadais, amin. Wa'afina fiman afais, amin. Wa tawallana fiman tawalis, amin. Tuan-tuan, untuk kita semua amin bagi kuat. Tetapi bila mana untuk Nabi SAW, sebab apa kita tak mau amin? Orang ni kata pelik. Tuan-tuan, berat tau. Sebab tu dalam suratul Ahzab, bila Allah firmankan, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bila ada inna tu, maknanya malaikat dan Allah adalah berterusan melafazkan selawat dan salam ke atas Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dalam sembahyang ni kita nak menghadirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nak keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nak dengan sebab itu Allah Taala terima solat kita, tuan-tuan. Tapi kalau nak amin pada Nabi pun kita tak mau, nak selawat pada Nabi pun kita tak mau, maka tuan-tuan, takut Allah Ta'ala tak mau terima sembahyang kita. Dan huk ni kena ingat elok-elok. Sebab tu Nabi Allah Adam AS bila mana bertaubat kepada Allah, Nabi Allah Adam menyebutkan kalimah atau nama Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana nama itulah yang duduk pada tiang-tiang arasy Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebut oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, seorang wali qutub, guru kepada Syekh Wal Ahmad Al-Fatani. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang saya takut tuan-tuan ni dah termakan dengan doktrinisasi faham-faham Wahabiyah. Mereka sebut selawat bukan doa. Yang ni yang kata tak mengaji bahasa Arab. Selawat ni, tuan-tuan, kalimah plural, singularnya solah. Buka kamus tengok apa maksud solah. Solah tu, tuan-tuan, doa. Selawat tu doa. Sebab apa tak mau aminkan? Sebab apa tak mau selawat kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab apa waktu kita tasyahud, kata Imam Ghazali, kita kena membayangkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab tuan-tuan, waktu itu kita baca selawat Ibrahimiyah khusus untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu bentuk kemuliaan yang Allah Taala beri kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan tak baca selawat dalam tasyahud, habis lingkup. Semayang tuan-tuan lingkup. Sebab tu tuan-tuan, kata Imam Syafi'i, yang lebih utama ketika mana membaca kunut, tuan-tuan berselawat. Atau paling tidak, tuan-tuan, pandangan satu lagi, tuan-tuan mestilah mengaminkan selawat yang dibacakan oleh tu imam, tuan-tuan. Dan tu sahaja dua cara. Sama ada tuan-tuan selawat atau tuan-tuan mengaminkan selawat berkenaan. Jadi kalau selawat pada Nabi pun kita tahu amin, tuan-tuan, berat. Baru pagi kemarin kita sebut satu sahabat, bila dia duduk lorak, dia duduk gaduh, dia berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia punya pulun duk tanya bila berlaku kiamat. Satu sahabat Badui, Arabi, orang Badui. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya pada dia, apa yang hang buat? Apa hang punya bekal? Apa yang dah persiapkan? Dia kata, tak ada apa, aku tak ada apa ya Rasulullah. Cuma aku ni cuma kasih pada Allah dan padamu ya Rasulullah.
Lalu Nabi sabdakan, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang bersama-sama dengan siapa yang dia kasih, dengan siapa yang dia sayang, dengan siapa yang dia rindu. Tuan-tuan, hadis ni hadis yang sahih. Jadi kalau kita ni rindu pada Nabi, takkanlah sampai tak amin, takkanlah tak mau selawat, takkanlah tak mau sebut nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta pada isteri bukan main lagi sebut nama. Kita rindu pada anak, duk tunggu anak pulang daripada asrama, tak putih-putih habaq kat suami. Kan, jomlah pergi tengok banglo, rasa dia nak balik lambat lagi. Tuan-tuan, tapi rindu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, rindunya macam mana? Tuan-tuan ada rasa nak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itunya kita payah mimpi jumpa Nabi. Kan, sebab apa? Sebab kita tak rindu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengah lapar, tuan-tuan kerja pergi shutdown lapar perut tuan-tuan tak ada makan. Kadang-kadang dengan mainan waktu hidup itu terbawa-bawa sehingga ke mainan dalam mimpi, tuan-tuan mimpi, tuan-tuan makan. Tuan-tuan mimpi, tuan-tuan makan sebab lapar sangat. Tuan-tuan, waktu mak ayah tuan-tuan meninggal, tuan-tuan biasa mimpi kan? Tapi kalau lah ni jangan dah mimpi. Lah ni ada mimpi lagi ya? Kan, sebab apa? Tuan-tuan mimpi dulu. First week mak ayah tuan-tuan meninggal, tuan-tuan mimpi. Sebab apa? Sebab tuan-tuan rindu, duk fikir dia sampai tidur pun tuan-tuan mimpi dah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, sebab apa kita tak boleh mimpi bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab kita tak fikir pun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak rindu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan, kita tak mimpi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan ada sekali saya pergi umrah tahun 2010, jumpa dengan satu hamba Allah. Dia ni budak muda tuan-tuan. Dia duduk depan maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pusing kanan, dia pusing kiri. Keluar daripada laluan menziarahi makam Rasulullah. Tuan-tuan, dia mai jumpa saya, dia tanya satu soalan. Dan soalan ni tuan-tuan nak jawab pada dia pun susah. Apa soalan dia tuan-tuan? Dia tanya, sebab apa saya ni duduk depan maqam Rasulullah tetapi tak boleh menangis? Saya tengok orang lain semua menangis, tapi saya tak boleh menangis. Itu soalan dia. Tuan-tuan, soalan ni nak jawab macam mana? Kalau jawab betul bunyi kasar tuan-tuan. Kan, mau kalau tak jawab pun tak boleh. Kan, cuma saya abang cara tertib, saya abang mainlah banyak kali biar sampai menangis bila pergi ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik nanti sampai di Malaysia, cari masjid, cari surau, mengaji sirah. Tuan-tuan, tu jawab cara baik lah tu. Kalau jawab cara kasar, sebab hang tu mangkuk hayun, sebab hang tu tak kenal Nabi, hang tak tahu pengorbanan Rasulullah, sebab tu hang tak teriak. Sebab apa? Kalau mak ayah kita meninggal, kita teriak tuan. Sebab kita duk fikir ni, duk imagine, duk bayang lagi ni. Macam mana susah ayah kita kayu geret dulu, pergi jual buahnya tuan-tuan. Rumah ke rumah dia pergi, kadang-kadang pergi jual kopok, pergi jual belacan, cari duit nak bagi kita tu mengaji. Kita duk bayang mak kita duduk menanak nasi tuan-tuan. Dia lap pungkuk kita, sakit kita dia peluk, jadi apa-apa pun dia jaga. Dia demam pun, mau kalau kita demam dia bangun juga. Tuan-tuan, kita duk bayang semua tu. Waktu mak ayah kita meninggal, kita teriak tuan-tuan. Sebab kita tahu, kita nampak pengorbanannya. Tetapi bila kita tak tahu pengorbanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nampak memang tak pernah nampak lagi. Memang tak pernah nampak langsung, kita tak pernah nampak. Tuan-tuan, sebab itulah dia tak boleh menangis bila dia berada di hadapan maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itunya saya buat cara elok, balik nanti pergi cari masjid mengaji. Terutama belajar sirah. Bukalah Syama'il Muhammadiyah. Tengoklah kitab Al-Adab Al-Mufrad, tengok semua pun. Biar kita ni betul-betul mengenali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita melawat maqam Nabi ni tuan-tuan, bukan serupa melawat maqam pahlawan. Tahu?
Pergi ziarah Nabi ni bukan sama macam ziarah manusia-manusianya lain, tuan-tuan. Sebab itulah kita ni betul-betul nak kena fikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan barulah insya-Allah datang rasa rindu, rasa kasih, rasa cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Sayyidatina Aisyah pernah sebut, mau kalau Zulaikha tu hidup lagi, kalau depa tu tengok Nabi Yusuf alaihissalam, tuan-tuan, jari jemari mereka terpotong. Tapi kalau mereka tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidatina Aisyah, maka hati mereka akan terpotong pula. Tuan-tuan, ni kata hebatnya Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, sebab itulah umur kita ni, tuan-tuan, jangan buang masa. Perbanyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangun pagi-pagi macam ni, first kali, tuan-tuan, lepas baca Quran ke apa, selawat dulu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kot, tuan-tuan, lah nak amal selawat apa pun. Cuma yang terbaik, biarlah selawatnya tuan-tuan amalkan itu punya ijazah. Sebab bila mana ada ijazah, lebih jauh hebat lagi akan barakahnya, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh amalkan selawat Ibrahimiyah, tuan-tuan boleh amalkan selawat Fatih, tuan-tuan boleh amalkan selawat Tafrijiyah. Banyak lagi selawat kalau kita tengok dalam kitab, tuan-tuan. Bahkan para sahabat, mereka juga mengadakan selawatnya baru, hanya tak pernah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila Nabi dengar, tuan-tuan, Nabi tak marah. Nabi tak abang pula kata bid'ah. Nabi tak abang pula kata masuk neraka. Nabi tak kata pula sesat, tuan-tuan. Tak. Kalau tengok sahabat ni, tuan-tuan, ada selawat-selawat yang mereka buat dalam mereka memuji dan mengagungkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak marah. Tapi kita ni, tuan-tuan, kadang-kadang dengar selawat macam-macam dihukum. Selawat ni tak betul lah. Saya kalau pergi ke tanah haram, kan, biasa saat tawaf, tuan-tuan, ada satu pusingan kita mesti selawat. Tu kalau waktu bawa jemaah. Dan kalau tak ada jemaah, kadang-kadang 7 pusingan tu saya selawat terus. Sebab ada dalam kitab Lumatul Aurat disebut, tuan-tuan, ada seorang budak bukan budak lah, pemuda. Dia ni, tuan-tuan, kerja dia bawa jemaah pergi haji. Suatu hari, tuan-tuan, dia bawa bapak dia. Ni cerita panjang lah. Dia bawa bapak dia, tiba-tiba bapak dia pun telah meninggal. Bila meninggal ni, tuan-tuan, batang tubuh jadi hitam legam. Sampai dia pun teriak, dia pun menangis. Dia teriak, dia tengok tubuh bapak sendiri, tuan-tuan, jadi hitam. Anak mananya tak sedih. Dia pun berhenti seorang-seorang, dosa apa yang ayah buat. Sebab apa sampai mati hitam macam ni, teruk macam ni. Tuan-tuan, tengah-tengah dia sedih tu, dia pun bermimpi bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dalam mimpi tu, dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam mai tolong ayah dia. Nabi mai tolong ayah dia. Dia pun tanya dekat Rasulullah, ya Rasulullah, sebab apa bapa aku jadi macam ni? Nabi pun sebut dosa apa yang bapa kamu tak buat. Cuma bapa kamu ni seteruk-teruk dia pun ada satu amalan yang dia tak pernah tinggal. Dia suka sangat selawat pada aku. Dia cinta sangat pada aku. Dia rindu sangat pada aku. Maka sebab itulah bila dia meninggal ni, aku datang, aku nak tolong dia. Tuan-tuan, dalam mimpi tu, pemuda ni mimpi Nabi SAW lurut badan pak dia, sapu apa semua, sampai badan pak dia ni, tuan-tuan, jadi putih bersih habis. Tuan-tuan, perkara tu berlaku dalam mimpi. Dia jaga-jaga, tuan-tuan, dia tengok-tengok, sungguh badan bapak dia tadi hitam legam, habis putih, tuan-tuan.
Sebab tu pemuda ni suatu hari bila dia melakukan tawaf, dia selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Setiap pusingan tu dia selawat. Tuan-tuan, dia tidak sedar dia sedang diperhatikan oleh Imam Sufyan As-Sauri. Imam Sufyan As-Sauri pun panggil dah. Dia mula-mula dia tak kenal. Dia tanya, tuan ni siapa? Kata ulama ni, akulah Sufyan As-Sauri. Aku tengok kamu tadi daripada awal, daripada pusingan tawafnya mula-mula sampailah kamu selesai tawaf, kamu telah meninggalkan doa dan kamu menukarkannya dengan selawat. Jadi sebab apa? Boleh tolong cerita tak? Tuan-tuan, pemuda ni pun cerita kisah dia tadi. Sebab tu tuan-tuan, ni kisah yang disebut dalam kitab Lum'atul Awrat oleh Syekh Wan Ali Quttan Al-Kalantani. Syekh Wan Ali Quttan ni hebat tuan-tuan. Maqam anak dia pun ada tak jauh daripada maqam Sayyidatina Khadijah di Maqlah. Dia ni hebat. Jadi tuan-tuan, sebab tu kita ni kena manfaatkan waktu. Perbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bercakap biarlah cakap agama. Baca Quran sokmo-sokmo. Lagi baik kalau tuan-tuan boleh khatam. Guru saya Pak Sumit 3 hari sekali khatam, tuan-tuan. 3 hari sekali khatam. Kita ni berapa kali khatam Al-Quran. Bacalah Al-Quran, tuan-tuan, jadilah ahlul Quran. Maka insya-Allah kita akan termasuk dalam kelompok orang yang memanfaatkan akan waktunya. Kalau kita rasa dah puas baca Quran, buat sembahyang sunat. Bangun sembahyang sunat. Selagi masuk waktu duha, tuan-tuan, buat sembahyang duha. Doa pada Allah. Minta Allah memberikan keluasan rezeki. Kalau boleh tuan-tuan, rezekinya tiada putus umpama air Zamzam yang mengalir. Itulah doa Cik Hajah ni Lofa. Tuan-tuan, ni menang pula anugerah dalam bidang perniagaan di Monaco. Hebat, tuan-tuan. Saya berkenan dengan doanya dia baca. Dengan orang yang baca doa tu lagi berkenan, kan? Cuma nampak dengan doanya dia baca tu kita berkenan. Sebab saya pun tak pernah terlintas, betul juga apa dia doa. Berikanlah rezekiku, ni doa Cik Hajah ni Lofa. Berikanlah rezekiku sebagaimana air Zamzam yang mengalir. Air Zamzam ni tuan-tuan mengalir tak habis sampai bila-bila pun. Lagi tak jadi kiamat, air Zamzam tu ada. Yang keduanya, air tu bersih. Air tu yang terbaik. Kandungan mineral dia paling tinggi. Minta rezeki umpama air Zamzam ni, tuan-tuan, hebat tak? Pertama, rezeki itu pun baik. Rezeki itu pun thayyib. Rezeki itu tak putus. Tu dia kaya. Jadi tuan-tuan, pagi-pagi ni kena doa. Mudah-mudahan Nova jadi bini aku. Mana tahu kalau Allah makbul. Tuan-tuan, makbul senang, tak gaduh kutip derma lah. Pondok siap terus. Allah nak bagi ni sedar. Tuan-tuan gelak. Tuan-tuan tahu saya mengajar di AU Keramat. AU 3. Di sebuah surau. Ada satu haji ni dah arwah dah pun. Nama Haji Karim. Haji Kasim. Dia ni baik dengan saya. Tuan-tuan, anak dia semua pilot, engineer hebat-hebat. Tuan-tuan, jadi bila anak semua dah berjaya, dia pun ada doa minta pada Allah. Ya Allah, aku nak kahwin. Nak bini nombor 2, yang pertama anak dara, kaya, keturunan yang bagus. Dia doa. Tuan-tuan, kawan-kawan geng-geng surau tu semua pakai duk kutub pira. Hang tu dah tua, hang dah tua. Hang nak bukan main lagi, nak huk kaya, nak huk muda, anak dara. Naknya hebat, nasabnya bagus. Tuan-tuan, akhirnya Allah makbul. Allah makbul, tuan-tuan. Dia kahwin dengan Kak Nuriah, timbalan ketua pengarah MARA. Saya sebut nama pagi ni. Tuan-tuan, dia kahwin, Allah bagi, Allah takdir, Allah jodohkan dia. Kahwin pula molek-molek bini bagi, tuan-tuan. Bukan pergi kahwin kat danau, kahwin masjid dekat Keramat tu.
Kan kau ni pula tak pernah menikah tuan-tuan, anak dara. Tu kata Allah makbul, nak kata apa. Lepas tu pula tuan-tuan memang keturunannya bagus, orang Penang. Tak pernah kahwin tuan-tuan. Sepatutnya dia ni jadi ketua pengarah MARA. Tapi sebab dia perempuan, akhirnya ni ketua pengarah seorang lagi. Saya dipahamkan macam tu lah. Jadi tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah tu kata, untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Mau kalau tak doa lagi kelam tuan-tuan. Jadi baik doa. Mabul tak mabul cerita nombor doa. Tuan-tuan doa pagi ni. Doalah minta pada Allah. Sebab waktu pagi ni tuan-tuan banyak keberkatannya. Bahkan Nabi SAW mendoakan ke atas umat baginda yang bangun pada awal pagi ni. Nabi minta keberkatan tuan-tuan. Nabi pun barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan pun kena banyak minta berdoa pada Allah pada awal pagi ni tuan-tuan. Manfaatkan umur kita. Yang terbaik kata Syekh Wan Ali Kutan, kalau mampu awal pagi begini tuan-tuan selawat dengan selawat tafrijiyah sebanyak 100 kali. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Dan selawat ni tuan-tuan baca waktu tawaf Baitullah memang seronok tuan-tuan. Buat depa tu, puak-puak tu nak kacau kita, mampu pergi kat depa. Tuan-tuan saya kalau tawaf baca tu, tapi panjanglah tuan-tuan nak kena ajak jemaah baca pendek-pendek. Allahumma salli. Jemaah pun Allahumma salli salatan kamilah, salatan kamilah wa sallim salaman taman. Tuan-tuan tengok di belakang tuan-tuan. Kita rasa bawa 30 orang. Tengok belakang beratus duk ikut. Tunya polis tu marah. Ya haji, bid'ah, ya haji, bid'ah. Kepala khutbah dengan bid'ah. Aku tak marah lah waktu tu. Buat pekak. Layan pun dia bukan mengaji pun. Tuan-tuan pusing. Lepas tu masuk orang berikut. Sebab waktu tawan itu tu doa makbul. Saya bubuh doa Nabi Musa. Doa Nabi Musa waktu belahnya laut. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Baca marah tepi Baitullah, mudah-mudahan doa mustajab. Baca lagi doa apa tu? Doa Imam Hasan Al-Basri. Radina billahi rabba. Kalau orang main radina, kalau seorang raditu. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tuan-tuan baca tepi Kaabah. Bergema sonok. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Taala Islam. Saya pergi bulan Ramadan itu lagi sedih. Sampai waktu tarawih tu imam tak baca apa doa untuk Palestin. Muncullah bila tiba giliran Syekh Dr. Abdul Rahman Sudais. Syekh Dr. Abdul Rahman Sudais ni tuan-tuan dia pun bukan berani. Muhammad bin Salman tu tak berani dengan dia. Tuan-tuan dia hantam baca doa minta menang Palestin, minta menang umat Islam. Itu kata hebat Syekh Dr. Abdul Rahman Sudais. Dia berani tuan-tuan. Lain ni banyak ulama Saudi ditangkap, dipenjarakan, dibunuh oleh Muhammad bin Salman ni tuan-tuan. Ni memang satu perkara yang sangat membimbangkan kita. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Ta'ala, kalau kita termasuk dalam golongan yang memanfaatkan umur, insya-Allah dalam sebuah hadis Nabi SAW yang lain, Nabi telah bersabda, al-mautu mata ala ma'asha alaih. Seseorang akan mati seumpama dia hidup. Kalau tuan-tuan hidup ni suka baca Quran, insya-Allah mati pun tengah baca Quran. Saya tengok tuan-tuan banyak dah macam tu. Siapa-siapa yang kalau hidup dia suka puasa, mati dia pun hari dia puasa. Siapa-siapa tuan-tuan mau kalau hidup dia suka selawat, tuan-tuan mati dia pun ketika mana dia selawat. Sudah hari bulan Allah pilih mati dia tu dalam Raudhah di Masjid Nabawi tuan-tuan. Siapa-siapa yang kalau waktu hidup dia suka sedekah,
Tuan-tuan mati dia pun matinya mulia tuan-tuan. Tuan-tuan saya ingat ada seorang abang kita, mungkin tuan-tuan ingat kot. Dia meninggal dalam raubah bulan Ramadan, hari Jumaat tuan-tuan. Hari Jumaat bulan Ramadan dalam raubah dalam masjid Nabi. Tuan-tuan, dia ni seorang rana di sebuah tahfiz di Hulu Langat. Kalau budak kemoja nak buat visa, duit tak cukup ngapa. Masuk student baru, ada apa masalah, dia nanti akan pergi tolong tuan-tuan. Sebab tu Allah Ta'ala pun tolong dia. Allah telah membalasi semua keikhlasan dia itu dengan satu bentuk anugerah yang orang lain tuan-tuan siapa pun payah nak dapat. Tu Imam Masjid Nabawi pun boleh tentu mati dalam Masjid Nabawi. Boleh tentu lagi. Cuma mudah-mudahan macam tu lah. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah. Sebab itu bahawasanya kalau kita tengok masa ni merupakan suatu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tapi huk ni lah tuan-tuan, nikmatan ni ma'budun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia selalu lupa. Yang pertama nikmat sihat. Yang keduanya pula nikmat lapang. Sihat pun selalu kita lupa. Tuan-tuan, akan sampai satu masa tuan-tuan ke saya, wa na'udzubillah. Mungkin kita ni nanti ikut satu masa nanti terbaring atas kaki. Tuan-tuan tidur atas kaki. Tuan-tuan dah tak boleh pergi masjid lah. Tuan-tuan dengar azan, tuan-tuan tak boleh pergi masjid. Sebab apa? Allah tarik nikmat sihat. Wa na'udzubillah. Waktu tu tuan-tuan teriak pun tak boleh buat apa dah. Tuan-tuan tak boleh nak cover balik apa yang tuan-tuan dah tertinggal. Sampai satu masa nanti tuan-tuan. Ataupun sampai satu masa nanti kita tua nak ibadat macam sekarang tak boleh. Lah ni pun dia rasa sakit lutut dah. Walaupun duit ada, orang ajak pergi umrah pun berasa macam tak mau pergi dah. Lemah semangat. Sebab apa? Sakit, tak tahan lah makcik ni. Nak pergi macam mana, nak jalan ke airport tu, nak naik bas, nak turun bas, apa semua. Kita babak ada wheelchair, tak larat lah dia kata. Teriak nak pergi tapi tak mampu. Tuan-tuan, akan tiba suatu masa kita akan melalui detik itu. Sebab tu sementara sekarang ni tuan-tuan Allah bagi kita sihat. Tuan-tuan manfaatkan umur ni. Tuan-tuan terutama geng-geng pencen RTM, rehat tunggu melancung insya-Allah. Tuan-tuan semua ni bakal-bakal pelancong dalam syurga Allah. Jadi nak melancong ni tuan-tuan kena standby lah. Dengan visa je, dengan pasportnya apa semua. Jadi duk atas dunia ni tuan-tuan pi buat preparation. Tuan-tuan nak melancong tempatnya hebat ni dah lah jauh, tak pernah sampai lagi. Tuan-tuan, sebab tu waktu hidup ni pi jumpa tok guru. Lah ni tuan guru awal lanai pun wuzu di Baling. Dia ada di rumah dia bekas jadi pertua Baling, orang yang alim tuan-tuan. Tuan Guru Haji Abdul Wahab ataupun lebih masyhur dengan panggilan Tok Guru Awang Lanai. Dia ni akhlak dia memang bagus, amalan dia pun bagus. Tuan-tuan, dia ni waktu jadi peristiwa Memali tu dia jentik naku tu relai. Pak mertua dia pun Tok Guru suruh dia duduk. Hang kalau menentu aku hang duduk. Apa yang jadi kau Ustaz Ibrahim ni ada hikmah. Tu Tok Guru Awang Lanai. Tuan-tuan pergilah ziarah, pergi minta pandangan dia. Ni kami ni dah pincin umur sekian-sekian. Apa nasihat Tok Guru pada kami? Apa patut kami amal? Sebab waktu kami ni dah pendek sangat. Tuan-tuan tanya dia, apa amalan yang boleh tuan-tuan buat? Pergi ziarah Pak Sumit. Pergi ziarah Pak Su pun sama juga, bukan berapa sihat sangat pun. Duk tidurnya. Tuan-tuan pergi jumpa minta nasihat. Tuan-tuan, kenderaan semua canggih-manggih. Parking depan masjid merelip-merelap. Hok naik BM pagi ni pun ada. Hok naik Mercedes pun ada. Besi Jerman, besi Jepun. Tuan-tuan, bawalah nikmat kenderaan yang Allah Ta'ala bagi. Dah pincin, masa pun dah ada banyak. Pergi ziarah pondok-pondok. Pergi duduk pondok ni 3 hari. Pergi ziarah Syekh Muslim pondok Tok Haji Saleh. Minta kata ni kami nak rasa suasana pondok, nak duduk 3 hari. Pergi pula ziarah pondok Ustaz Mutalib. Pondok Ustaz Mutalib lawa dengan hotel dengan moden nombor semua. Semalam baru RM60. Tuan-tuan tidur situ pahala pun dapat. Semangat tu dimasukkan ke sekolah tahfiz.
Pilah ziarah. Pi ziarah pula dalam pi Penang. Pi tengok Darul Hadis. Mudir Ustaz Hanif Harun. Pi ziarah. Ni lagi pi belah Palih. Pi ziarah pondok Mak Tafiz Imam Nawawi, pondok Ustaz Yus. Tengok pi duduk situ. Tuan-tuan minta ni, ustaz-ustaz ni doa, tutup guru ni doa. Pi ziarah Ustaz Hashim. Ustaz Hashim Buzul ni pi ziarah dah. Kita punya Mursyidul Am. Minta dia doa, minta apa amalan, apa petua. Tuan-tuan, dia tu pergi mengaji zaman dulu tu, pergi Iraq tu. Zaman dulu, jemaah tajak pergi Iraq. Dia Ustaz duk Iraqi. Geng-geng lama ni, tuan-tuan, ilmu berkat ni. Nak tahu ilmu berkat, mereka ni bukan jenis tinggi tahajud. Hotlah, ni gebang je kemah. Buah tali kambing kot depan tu, tali kambing. Dia buah tali kambing tu ceramah mau bagi ayat tu bombastik. Masuk program-program TV dia buat kemah. Duduk dalam TV, duduk cerita muhasabah lah apa. Tapi mau kalau panggil dia ceramah, tuan-tuan dia minta sejam 4,000. Tu dalam duduk tengok teriak. Dalam duduk tengok teriak, duduk cerita bab ikhlas, panggil ceramah tuan-tuan sejam 4,000. Lepas tu pandai markup image. Pergi duduk dengan tok guru ambil gambar. Dia buat supaya dia tu kawan lama tok guru pula lah. Lepas tu dia buat dalam Facebook dia syarah. Tuan Guru Haji Hadi ini orang ulama sekian-sekian. Saya sebab bila bertemu dengan dia ke airport tadi. Duk kencing jam kata apa. Tu tuan-tuan, sebab tu lah ni penceramah banyak, masalah tak selesai. Dulu penceramah tak banyak. Tapi tuan-tuan yang duduk kat ATM pun boleh buka maksurat. Boleh tahu sepada Syed Kutub. Walaupun asyik tuan-tuan tak tahu. Boleh duduk pergi usrah. Sebab zaman dulu ni tuan-tuan, tok guru yang mengajak ikhlas sungguh. Yang mengajak Datuk Harundin. Yang mengajak Datuk Ismail Kamus. Orang-orang lama. Orang macam Ustaz Siddiq Nur. Orangnya ikhlas. Jadi tuan-tuan, bila ilmu itu disampaikan dengan nurani, dengan keikhlasan, maka insya-Allah menjadi benihnya baik pada hati audien, pada hati orang yang mendengar. Dan itu tuan-tuan akan menumbuhkan pohon-pohon ketakwaan, melahirkan satu generasi yang baik. Lah ni tuan-tuan takkan jadi halwa telinga lah. Pipi dengar lagu Hindustan. Sama-sama duduk ceramah selit lagu Hindustan, selit benda-benda lawak. Kadang-kadang dah sampai pangkat dah jadi lara. Jadi tuan-tuan berhati-hatilah. Zaman kita lah ni macam-macam. Dajjal jadi handsome. Boleh duk pergi abang Nabi makan roti jala, cicah dengan kuah dal. Tu zaman kita. Zaman kita ni banyak pelik-pelik. Duk pergi abang kata apa lagi. Duk pergi abang kata Imam Mahdi ni calon 14 orang. 4 daripadanya bangsa Melayu, 3 orang Terengganu, 1 masih hidup. Tuan-tuan dengar jenis tok guru sesat mengajak macam tu, mau sangatlah mengaji. Ustaz ni hebat dia tahu Imam Mahdi calon 14 orang. Tuan-tuan, duk merepek lagu tu. Lepas tu nak abang kata dia hebat, tengah selawat buah kursi kat tengah. Dia kata sehari Nabi mai duduk tangdu. Tuan-tuan, ni semua roplah jingga je. Tuan-tuan, kita tak nafi masalah yakhazah. Kalau tengok macam Habib Ali Batu Pahat, dia pernah jumpa Nabi banyak kali dalam bentuk yakhazah. Dia dengan Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, tapi tak ada sampai buat kerja lagu tu. Tubuh kucing pintu rapat. Dia dengan Syekh Muhammad Alawi bukan duk buat lok-lak pitak kursi tengah-tengah. Habaq kata ni sehari Nabi mai duduk situ. Tuan-tuan, ni semua fitnah yang berlaku di zaman kita. Ni kita takut. Nabi sebut, kamu tengok pakaian macam ahli syurga, tetapi sebenarnya mereka adalah penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Akidah dah hancur tuan-tuan, menyesatkan orang. Jadi tuan-tuan, sebab tu saya nak sebut pagi ni kepada tuan-tuan geng-geng pencin, tuan-tuan buatlah sebulan sekali ziarah tutup guru, insya-Allah. Pakat 4-5-6 orang, jangan tunggu formal. 4-5 orang tanya ni, hang free aku free apa? Jom. Jom pi ziarah tuan-tuan. Tunggu apa lagi? Kita lah ni umur berapa dah? Tutup umur berapa dah? Tongkat pun tak mau pakai kau. Bawa tongkat tak bagi ni. Tuan-tuan, tidak ada mana-mana Nabi yang tidak bertongkat.
Tidak ada. Semua Nabi bertongkat. Nabi Musanya bertongkat, Nabi Allah Daud bertongkat, Nabi Allah Nuh bertongkat. Hatta Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertongkat. Amalkan sunnah bertongkat, tuan-tuan. Dalam kitab hadis Nabi bertongkat ketika mana umur 40, Nabi dah bertongkat. Jadi tuan-tuan, pakat-pakat dia pakai tongkat ni bukan sebab sakit. Biar pi lah, malu apa kau orang nak kata apa, mampu pi lah. Tuan-tuan, kita nak pahala. Kita nak bila kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapat pahala. Ni kadang-kadang buat tongkat dia berkata, "Pok mat sakit pula." Tuan-tuan, sebab dia tak faham. Tongkat ni juga tuan-tuan fungsi macam senjata. Tuan-tuan main waktu subuh sembahyang hari gelap. Kau ada mana-mana malaun apa nak rompak, tuan-tuan. Tuan-tuan ada tongkat boleh juga katok dah sekali. Ni mari masjid jalan tangan kosong tak ada apa. Mau kena rompak tengah jalan, apa tak boleh buat, tuan. Jadi bawa tongkat. Sebab tu tuan-tuan, umurnya Allah bagi ni fikir buat benda baik. Saya nak saya main bulan depan, saya nak tengok tuan-tuan ni pakai tongkat. Main masjid bawa tongkat. Nak malu apa? Tuan-tuan, kita pakai amal. Kalau pakai amal tak malu lah. Semua buat. Tuan-tuan, dah jadi budaya, tak apa lah. Dia masalah tak jadi budaya. Macam di Sudan. Di Sudan, tuan-tuan, kalau orang bini satu kena gelap. Pi kedai kopi, mau kalau bini seorang, tuan-tuan, kena kutuk kat kedai. Sebab orang Sudan ni, tuan-tuan, bini ramai. Tu dia punya dah jadi kebiasaan di sana. Sunnah tu dah membumi. Tuan-tuan, kita ni muhabbat bini ramai pula jadi pelik. Ustaz, bini dua. Tuan-tuan, dia pelik. Tuan-tuan, sebab tu sunnah ni kena biasakan. Kena buat. Pakai-pakai bawa tongkat. Dia tak nak buat pelik lah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan Aziz pun pakai tongkat. Saya dekat rumah banyak koleksi tongkat saya. Walaupun saya boleh lagi umur 40, tapi saya suka bawa. Kalau dulu memang saya rajin bawa. Tapi masalahnya tuan-tuan, anak murid suka balas, tu yang payah. Dia tanya, mana tongkat ustaz tu? Awak tak bawa dah. Kata aku tu, kalau aku bawa hampa balas, aku tak boleh kata apa. Sebab kita dua abang nak bagi apa, bagilah pada apa yang kita sayang. Bagilah apa yang kita rasa waktu paling mahal, yang kita suka. Jadi tuan-tuan, dia pun sama. Tengok saya bawa. Dulu saya rajin bawa. Sebelum saya ada kuliah di Terengganu ni, belah-belah Selangor ke Penang saya beri kuliah, memang saya akan pakai tongkat. Saya ada tongkatnya macam Tony Aziz punya. Dulu ada lah 5-6 batang. Tapi kawan ni balas, pas orang lah kali tinggal satu. Tinggal satu tu tak bawa dah. Takut minta bola, saya tak ada apa. Jadi tuan-tuan bawa. Saya pergi tengok ada satu tok siak di masjid Kota Damansara. Dihimpun tongkat. Banyak tongkat gading gajah, tongkat kayu abanus, tongkat kayu cypress, macam-macam tongkat, tuan-tuan. Dihimpun. Jadi baguslah kalau ada hobi hanya suka menghimpunkan benda-benda berkait dengan sunnah Nabi, itu bagus. Tuan-tuan himpun batu-batu sunnah, batu akik Yaman. Saya suka hobi-hobinya macam tu. Daripada tuan-tuan duk merapu, duk buat hobinya pelik-pelik. Duk pergi himpun tim Milo lah. Dia jenis minat tim Milo. Tim Milo lama daripada tahun berapa. Sampai hot ni semua dihimpun. Himpun kereta-kereta Hot Wheel, Hot tu apa ada juga. Habis duit ribu-ribu, tuan-tuan, cari himpun kereta. Hot jenis minat main barang antik. Pergi cari mangkuk tu lah, tembaga ni nak. Kadang-kadang sampai bersibat tok cha siam pun diambil bawa balik. Dia tak tahu mana tengok benda antik semua sapu. Tuan-tuan, dia nak bawa balik boleh. Tapi tuan-tuan, petua dia senang. Tuan-tuan ambil air surah Yasin. Kalau benda-benda tembaga lama ni, tuan-tuan ambil air surah Yasin, tuan-tuan baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Tuan-tuan baca 3 kali. Air Yasin tu tuan-tuan curahkan ke atas barang-barang antiknya tuan-tuan nak simpan tu. InsyaAllah mau kalau ada khadam ke apa, dia terbit dia hilang, dia lari. Tuan-tuan buat tu, jangan main simpan tak tahu cara. Nanti rumah tuan-tuan kena gangguan. Mula dengar apa benda jalan atas bumbung ni. Sebab apa kursi bergerak sendiri ni. Sebab tuan-tuan buat balik benda-benda itu tanpa
mengikut prosedur kaedahnya betul. Jadi ambil ayat Yasin, tuan-tuan simbah, tuan-tuan baca 3 kali bismillahilladzi la yadhurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Insya-Allah kalau ada benda-benda tak elok tu semua terbatal tuan-tuan. Jadi pada pagi ini cukuplah sekadar itu dahulu apa yang boleh kita kongsi, insya-Allah. Mudah-mudahan yang baik Allah beri keberkatan pada kita. Jadi saya nak ajak tuan-tuan, marilah kita pagi ni sama-sama selawat tafrijiyah. Boleh tak? Kita selawat tafrijiyah sama-sama. Yang ada ni semua saya ijazahkan, insya-Allah. Sebagaimana saya terima daripada cucu kepada Syekh Wan Ali Kutan. Cicit kepada Syekh Wan Ali Kutan, yaknilah Ustazah Wan Khadijah. Dan juga sebagaimananya saya terima daripada gurunya mulia almarhum Syekh Dr. Abdul Aziz Hanafi. Jadi tuan-tuan baca sama-sama. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfarju bihil kurab wa tukhda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kullu ma'lumin lak. Okey, selawat ni tuan-tuan dipanggil selawat tafrijiyah, ataupun juga disebut selawat taziah, ataupun juga disebut selawat nariyah, hutula. Taziah ni buang ta tinggal nun, taziah. Kemudian huruf zain tu hilang titik tu, jadilah nariyah. Dia sama je, dia cuma hilang titik. Jadi sama tafrijiyah, kamilah, nariyah, taziah. Ada 4 nama bagi selawat ni. Tuan-tuan, selawat ni selawat yang memang kebanyakan tok-tok guru kita menjadikan sebagai amalan. Macam mana cara paling ampuh untuk beramal? Kalau tuan-tuan nak biiznillah, dengan izin Allah, tuan-tuan, yang terbaik setiap pagi lepas subuh baca 100 kali. Tak lama, sejam lebih sikit dah. Kalau rasa tak mampu, setiap kali lepas subuh 11 kali. Tapi hok terbaik 100 kali. Kalau rasa tak mampu 11, tuan-tuan. Jadi insya-Allah ni selawatnya hebat. Saya ijazah kepada tuan-tuan yang hadir pada kuliah pada pagi ni, insya-Allah. Dan akhirnya tuan-tuan, sesiapa yang ada pergi umrah dengan saya bulan 12 sehingga 11 sehingga 22 Disember, insya-Allah tuan-tuan boleh pergi. Yang mana tuan-tuan, di sana kita akan mengkhatamkan kitab Barakatul Makiyah, kitab Ulumatul Aurat, dan kita akan buat pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah, dan juga kitab Al-Adab Al-Mufrad. Hanya perginya sudah, alhamdulillah, kita berjaya mengkhatamkan kitab Barakatul Makiyah di Masjid Nabi dan di belakang maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitabnya mengandungi hampir 770 nama-nama baginda Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diijazahkan kepada saya oleh Maulana Zuhair, anak kepada Maulana Musa Ar-Ruhani Al-Bazi. Jadi tuan-tuan, insya-Allah siapa nak pergi umrah bagi nama. Kita akan duduk di Madinah di Concord Hotel, di Mekah di Mira Ajiat tepi Meridian. Jalan kaki tak sampai 5 minit, masuk pintu 1. Kadang ada dia letak Sofwah Tower. Sofwah Tower ni dia macam kat LCC lah tuan-tuan. Kat LCC tu tuan-tuan masuk luas lah. Bukan duduk balik depan tu, mungkin belakang. Lagi jauh jalan kaki daripada orang lain. Cuma nampak hebat lah sebab Sofwah Tower kan. Macam tuan-tuan masuk kat LCC lah. Kat LCC tu besar, faham?
Jadi tuan-tuan sekalian, insya-Allah siapa-siapa yang nak pergi dengan saya umrah bulan 12 ni, bagi tahu ada sebahagian keuntungan daripada umrah ini akan masuk untuk tabung pembinaan pondok. Dah pagi ni pun tuan-tuan, paginya terakhir, siapa-siapa yang nak sumbang, yang nak tabarruat, insya-Allah tuan-tuan boleh menyumbangnya di tabung yang disediakan di belakang. Mudah-mudahan hasrat kita nak melihat tertegaknya sebuah darul hadis yang pertama di bumi Terengganu, Darul Iman, insya-Allah akan menjadi kenyataan tuan-tuan. Jadi sekadar itu dahulu, dan saya akhiri dengan lafaznya mulia, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tawakuf dengan tasbih kifarah wa surah As. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu ta'ala wa rasulul a'lam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.